Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada 3 kisah. 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Nabila untuk memudahkan cerita. Kisah yang akan saya ceritakan ni berlaku di sebuah rumah. Nabila tinggal di rumah tu bersama-sama dengan suami dia dan 2 orang anak. Anak Nabila ni kedua-duanya lelaki dan masih lagi kecil. Anak Nabila yang sulung, yang abang ni, bernama Dani. Yang adik pula bernama Ikwan. Rumah tu ada 3 bilik. Master bedroom Nabila dan suami dia guna. Satu bilik lagi anak dia 2 orang ni berkongsi bilik, si abang dan si adik. Dan lagi satu bilik digunakan sebagai bilik stor. Rumah tempat Nabila sekeluarga tinggal ni ada satu perkara yang pelik berlaku. Setiap kali hujan lebat, katanya Nabila, rumah ni setiap kali hujan lebat akan muncul jelmaan seorang nenek tua dalam bilik anak-anak lelaki dia. Semuanya bermula pada satu malam. Malam tu hujan lebat. Nabila macam biasalah tidur dalam master bedroom bersama-sama dengan suami dia. Anak lelaki dia pula macam biasa tidur dalam bilik 2 orang. Macam yang saya cakap tadilah, malam tu hujan lebat. Nabila ni baru nak tidur masa tu. Suami dia dah tidur. Tiba-tiba pintu bilik Nabila diketuk. Nabila pun pergilah buka. Tengok-tengok si adik ni yang ketuk pintu, yang bernama Ikwan ni. "Ibu, adik takutlah." "Adik takut apa?" "Dalam bilik tu ada nenek." Nenek apa pula?" "Tak naklah ibu, adik tak nak tidur dalam bilik tu. Adik nak tidur dengan ibu." Masa tu Nabila tak fikir apa-apa yang pelik lagi. Nabila cuma anggap Ikwan ni mungkin dah bermimpi, mimpi yang buruk. Disebabkan Ikwan ni masih lagi kecil, Nabila anggap mungkin Ikwan tak dapat bezakan antara mimpi dan realiti. Ataupun boleh jadi Ikwan ni cuma berimajinasi saja, fikiran dia je. Nabila pun ikutlah kehendak si Ikwan ni. Dia bawa Ikwan tidur bersama-sama dengan dia dan juga suami dia. Maknanya malam tu si abang ni yang bernama Dani ni tidur seorang diri lah dalam bilik dia tu. 2-3 hari selepas kejadian tu tak ada hujan pada waktu malam. Sampailah satu hari, pada waktu malam hujan sekali lagi, hujan yang lebat. Pada malam hujan lebat tu Nabila tak tidur lagi. Masa tu tak pastilah pukul berapa, mungkin pukul 10, pukul 11 macam tu lah. Dan malam tu suami Nabila tak ada. Nabila dan juga anak dia 2 orang aja ada di rumah. Nabila pada masa tu sedang menulis. Nabila dan juga suami dia ni ada buka bisnes. Tak pastilah jual apa. Jadi masa tu Nabila dia duduk dekat ruang tamu sambil menulis. Tengah buat kerja lah, buat kerja pasal bisnes dia. Dalam keadaan hujan lebat tu, tiba-tiba anak Nabila yang bongsu ni, Ikwan, keluar daripada bilik dia, terus berlari pergi dekat ibu dia, terus peluk ibu dia, peluk Nabila. Nabila rasa pelik lah. "Kenapa ni adik? Kenapa peluk ibu? Ada apa?" Ikwan nampak betul-betul takut masa tu. Ikwan pun bercakap, "Ibu, adik takutlah, nenek tu datang lagi." "Nenek mana pula? Adik jangan macam ni. Adik kena berani, adik kan lelaki. Tengok abang Dani tu, berani aja tidur dalam bilik tu, tak ada apa-apa pun. Jom ibu teman." Ibu teman adik pergi masuk semula dalam bilik tu. Nabila pun bangun, pimpin tangan anak dia, si Ikwan ni, nak bawa ke bilik dia orang. Tapi si Ikwan ni mati-mati tak nak pergi. "Tak nak ibu, tak nak. Nenek tu ada dalam bilik tu." Tapi Nabila terus berjalan, sambil pimpin tangan si Ikwan ni. Bila dah sampai dekat pintu bilik anak-anak dia, Nabila pun tengoklah ke dalam. Dalam keadaan bilik yang gelap tu, Nabila pun nampak si abang ni, Dani, sedang tidur di atas katil. Tapi bukan itu je yang Nabila nampak. Di sebelah Dani, sebelah anak sulung Nabila, kelihatan seolah-olah ada orang sedang berbaring. Daripada bentuk badan, pakaian, rambut semua, nampak seolah-olah seperti seorang nenek tua sedang berbaring. Bila Nabila ternampak aja kelibat nenek tua tu, Nabila cepat-cepat alihkan pandangan dia. Nabila pandang ke arah Ikwan sambil beristighfar. Lepas tu Nabila pandang balik ke arah katil tadi.
Bila Nabila pandang balik, kelibat nenek tua tadi dah hilang. Yang kelihatan masa tu hanyalah Dani seorang diri berbaring di atas katil. Nabila mengurut-ngurut dada, beristighfar banyak kali. Masa tu barulah Nabila sedar anak dia, si Ikwan ni, tak berbohong. Bukannya mimpi dan bukan imajinasi anak dia. Maknanya benda ni betul-betul wujud dalam bilik tu. Lepas Nabila dah nampak dengan mata kepala sendiri kelibat nenek tua tu, Nabila pun bagi tahu Ikwan. Tak apa Ikwan. Ikwan tidur dengan ibu malam ni. Jom masuk dalam bilik ibu. Nabila pun pimpin tangan Ikwan masuk dalam bilik dia, dalam master bedroom tu lah. Lepas tu Nabila bagi tahu Ikwan, Ikwan tunggu dekat sini sekejap. Ibu nak pergi panggil abang. Tapi masa tu Ikwan ni dah ketakutan. Tak naklah ibu, janganlah tinggalkan Ikwan. Tak apa, Ikwan tunggu sekejap aja. Mak pergi sekejap aja, mak panggil abang sekejap. Nabila pun pergi dekat bilik anak-anak dia sekali lagi. Nabila tengok dekat dalam, tak ada apa, cuma ada Dani seorang saja. Nabila pun masuk. Masuk, pergilah kejutkan si Dani ni, anak sulung dia. Nabila nak angkat, tak larat, sebab berat. Nabila terpaksalah kejutkan anak sulung dia, si Dani ni. Dani, bangun. Selepas beberapa kali kejut, Dani pun bangun. Bangun dalam keadaan yang mamai, gosok mata, tanyalah ibu dia. Ada apa ibu? Kenapa ni? Dani, malam ni tidur dengan ibu lah. Tidur dengan ibu, tidur dengan adik dalam bilik ibu. Jom. Tanpa banyak soal, Dani pun bangun. Bangun, berjalan keluar daripada bilik dia. Bila Dani dah keluar daripada bilik, Nabila pun menyusul keluar. Masa Nabila nak tutup pintu tu, Nabila terperasan nenek tua tu menjelma sekali lagi. Tapi kali ni nenek tu menjelma dalam keadaan yang berbeza daripada tadi. Tadi Nabila nampak nenek tua tu berbaring di atas katil bersama-sama dengan Dani. Kali ni berbeza. Nabila nampak nenek tua tu berdiri di belakang langsir, di tingkap bilik anak-anak dia. Tercegat berdiri di belakang langsir. Memang jelas lah, memang betul nampak macam seorang nenek tua. Bulu roma Nabila serta-merta meremang. Jantung Nabila berdebar masa tu. Nabila cepat-cepat tutup pintu bilik. Keesokan harinya, Nabila bertanya kepada Ikwan, bertanya kepada si adik ni. Sebab Dani tak pernah nampak, hanya Ikwan saja yang pernah nampak kelibat nenek tua tu. Tujuan Nabila bertanya adalah untuk kepastian. Nabila pun tanyalah Ikwan, Ikwan, ibu nak tanya ni, selalunya malam-malam waktu hujan lebat, apa yang Ikwan nampak sampai Ikwan selalu takut macam tu? Ikwan pun bagi tahu ibu dia, sebenarnya kalau hujan lebat waktu malam, akan datang seorang nenek tidur dengan kami. Bila Nabila dengar apa yang Ikwan cakap, maknanya betul lah apa yang dia nampak tu. Ada satu jelmaan nenek tua akan datang setiap kali hujan lebat di rumah tu. Tak tahulah apa benda sebenarnya nenek tua tu. Dan tak tahulah kenapa nenek tua ni hanya akan menjelma setiap kali hujan lebat. Itulah kisah yang diceritakan oleh Nabila, berlaku kepada dia dan anak bongsu dia di rumah dia orang. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Adnan untuk memudahkan cerita. Kisah yang Adnan ceritakan ni berlaku di Bukit Putus, Negeri Sembilan. Adnan memang dah biasa lalu jalan Bukit Putus. Sebab memang itulah jalan yang dia akan gunakan untuk pergi dan balik kerja. Kata Adnan, jalan Bukit Putus ni agak berbahaya bagi sesiapa yang tak biasa lalu. Sebab di kiri kanan jalan Bukit Putus ni ada hutan yang tebal, pokok-pokok yang tinggi, ada curun bukit. Memang bahayalah. Ditambah pula dengan selekoh-selekoh yang tajam. Banyak selekoh di jalan Bukit Putus ni. Dalam banyak-banyak selekoh tu, ada satu selekoh yang ada ruang yang agak luas dekat tepi selekoh tu. Dekat ruang selekoh tu lah biasanya ada banyak monyet yang berkumpul. Disebabkan ada banyak monyet berkumpul dekat situ, ramailah orang yang berhenti dekat situ untuk bagi makan, campak makanan dekat monyet-monyet ni semua. Termasuklah Adnan. Tapi Adnan dia tak berhenti, dia sekadar lalu saja. Perlahankan kenderaan dia, kereta dia, dia buka cermin dan dia akan campakkan makanan. Memang dah banyak kalilah Adnan buat macam tu. Kadang-kadang dia beli roti, dia belilah apa-apa makanan kan, dia akan campak dekat monyet-monyet ni semua. Ada satu hari ni, Adnan balik kerja. Masa Adnan tiba di selekoh yang ada ruang luas tu, ada tempat monyet berkumpul tu,
masa tu dah pukul 6 lebih. Keadaan sekeliling dah nak gelap masa tu. Pada masa tu, Adnan dah ada standby sebungkus roti untuk diberi makan kepada monyet-monyet ni semua. Macam biasalah, Adnan perlahankan kenderaan, dia turunkan tingkap kereta dia. Dia dah bersedia lah nak campak roti tu. Tapi masa tu Adnan tersalah lempar roti tu. Biasanya Adnan lempar ke arah tepi, ke arah tepi selekoh tempat yang luas tu lah. Tapi kali ni dia terlajak, tangan dia terlajak, tercampak roti tu ke depan kereta. Bila roti tu dah tercampak depan kereta, monyet ni semua daripada tepi sekarang ni berlari meluru ke arah depan kereta. Bila semua monyet tu dah berada di depan kereta, Adnan terpaksa tekan brek, terpaksa berhentikan kereta. Sebab kalau dia teruskan memandu, dia akan langgar monyet-monyet ni semua. Masa itulah Adnan terperasan. Dekat selekoh tu, dekat ruang yang luas dekat tepi selekoh tu, tadinya ada banyak monyet dekat situ kan. Sekarang ni hanya tinggal beberapa ekor. Dan di kalangan monyet-monyet yang tinggal ni, Adnan ternampak ada satu lembaga yang sedang duduk dalam keadaan mencangkung di kalangan monyet-monyet tu. Memang bukan monyet, nampak macam perempuan. Sebab rambut dia menjurai ke bawah, panjang rambut dia, duduk dalam keadaan yang mencangkung. Bila Adnan ternampak lembaga yang duduk mencangkung dengan rambut yang panjang tu, Adnan terus pulas steering dia, elak semua monyet yang ada dekat depan ni, dan terus memandu tinggalkan kawasan tu. Sepanjang perjalanan balik tu, Adnan tak henti-henti berfikir, apa benda sebenarnya yang dia nampak tadi? Adakah manusia ataupun makhluk halus? Nak kata manusia boleh jadi juga, mungkin orang gila ke apa kan, duduk dekat situ. Tapi naluri Adnan kuat mengatakan benda tu memang bukan orang, benda tu adalah makhluk halus. Semenjak kejadian tu, Adnan dah tak pernah lagi memberi makanan kepada monyet-monyet tu. Adnan dah serik, dah tak berani. Adnan risau kalau-kalau terserempak lagi dengan lembaga yang duduk mencangkung tu. Dan selepas kejadian tu, Adnan akan pastikan untuk balik lebih awal, supaya masa dia lalu dekat selekoh yang ada banyak monyet tu, keadaan belum lagi gelap. Sebab kalau dah lalu pukul 6 lebih macam masa dia nampak lembaga tu, berkemungkinan dia akan terserempak lagi dengan lembaga yang berambut panjang duduk mencangkung tu. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Apple untuk memudahkan cerita. Apple adalah seorang penggemar filem. Apple suka menonton filem-filem baru di panggung wayang, di pawagam. Memang daripada zaman belajar lagi lah, Apple dan kawan-kawan dia suka menonton wayang. Pantang ada cerita baru, diorang akan beli tiket, tengok movie sama-sama. Tapi bila Apple dah graduate, dah masuk alam kerja, sukalah nak menonton wayang. Duit ada, tapi masa tak ada. Sebab Apple selalu sibuk, tak macam zaman belajar dulu. Jadi memang dah banyak kali Apple terlepas peluang menonton filem-filem baru, sebab Apple terlalu sibuk bekerja. Tambahan pula, sekarang ni memang dah susah nak ajak kawan-kawan pergi menonton movie sama-sama di panggung wayang. Ada yang dah berkahwin, ada yang bekerja tempat lain, bekerja dekat luar. Memang dah susah nak berkumpul sama-sama nak menonton movie. Sebenarnya Apple ni, dia tak pernah pergi ke panggung wayang menonton movie seorang-seorang. Paling kurang mesti ada seorang, dua orang kawan dia yang pergi tengok movie sama-sama di panggung wayang. Tapi pernah sekali ni Apple pergi seorang diri. Sebab masa tu ada satu movie yang Apple betul-betul nak tonton. Tajuk movie tu adalah Dark Water, cerita hantu lah. Hari yang Apple pergi tengok tu adalah hari terakhir tayangan filem tu di semua pawagam. Malam tu Apple pun pergilah beli tiket, tiket midnight, masa yang terakhir tayangan filem tu. Maknanya selepas daripada midnight tu, keesokan harinya memang dah tak akan ada lagi tayangan filem tu di mana-mana pawagam. Dah siap beli tiket semua, Apple pun pergilah masuk. Masa tu awal, Apple masuk terlalu awal. Biasanya kalau kita pergi tengok wayang, sebelum filem tu dimainkan, dia akan pasang iklan dulu kan, beberapa iklan, lebih kurang 10 minit, 15 minit macam tu. Tapi disebabkan Apple terlalu awal, masa dia masuk tu, lampu masih lagi terang, semuanya terang, dan iklan masih lagi belum ditayangkan. Maknanya memang betul-betul awal lah masa tu Apple masuk. Dan masa Apple masuk tu, seorang pun tak ada. Dia seorang-seorang aja yang masuk. Tiket yang Apple beli ni, tempat duduk dia, seat dia, adalah di tengah-tengah panggung wayang.
Maknanya daripada kiri kanan sama bilangan kerusi, daripada belakang, daripada depan sama bilangan kerusi. Betul-betul dekat tengah-tengah. Apple pun masuklah dalam panggung wayang tu seorang diri. Masuklah dekat seat, barisan seat dia tu. Duduk dekat situ seorang-seorang. Masa terus berjalan. Sekarang ni iklan dah ditayangkan. Daripada satu iklan ke satu iklan. Apple mula memandang ke arah sekeliling. Nak tengok kalau ada orang masuk dalam pawagam tu. Tapi tak nampak seorang pun yang masuk dalam pawagam tu. Apple dah mula rasa lain macam. Takkan aku seorang aja kot. Takkan tak ada seorang pun yang tengok malam ni, cerita ni. Tak lama lepas tu, movie pun dimainkan, ditayangkan. Apple mula menonton seorang diri dalam pawagam tu, sambil makan popcorn dia. Masa dia beli tiket tadi, dia ada beli sekali popcorn dan air. Lebih kurang 10 minit lepas tu, barulah Apple terperasan. Rupa-rupanya, dua kerusi daripada dia, barisan kerusi daripada dia dekat depan, ada seorang perempuan sedang menonton movie, seorang diri. Masa tu terdetik dalam hati Apple, lah ada orang rupanya. Aku ingatkan aku seorang-seorang je tadi. Awek pula tu, berani pula dia tengok seorang-seorang cerita hantu macam ni. Kenapalah awek ni duduk jauh sangat? Patutnya duduk dekat sebelah aku ni. Boleh aku teman, tengok movie sama-sama dengan aku. Macam itulah kata hati Apple. Apple pun sambunglah tengok movie tu sambil makan popcorn dia, sambil minum air. Sedang Apple menonton movie tu, ada beberapa kali Apple terperasan perempuan yang duduk dekat depan ni, selang dua kursi dekat depan Apple ni, memandang ke arah Apple. Pusing ke belakang, pandang ke arah Apple. Mula-mula Apple buat tak tahu je, sebab mungkin ada orang lain masuk kan. Apple leka menonton movie. Tapi bila dah banyak kali perempuan tu toleh ke belakang, Apple pun pandang ke arah perempuan tu. Bila Apple pandang ke arah perempuan tu, barulah Apple tahu, rupanya perempuan ni dia memang pandang ke arah Apple, sambil tersenyum. Bila Apple dah perasan perempuan tu sebenarnya senyum ke arah dia, Apple rasa seronok lah. Awek ni senyum ke aku lah. Apple pun balas senyuman tu. Apple pun senyum, sambil angkat tangan ke arah perempuan tu. Tapi makin lama, keadaan menjadi makin pelik. Sebabnya perempuan ni daripada tadi mata tak berkelip, pandang ke arah Apple dengan senyuman yang makin lama makin lebar. Apple perhati aja ke arah perempuan ni, memang tak berkelip langsung. Dan masa itulah Apple baru terperasan, sebenarnya perempuan ni dia bukan toleh ke belakang. Muka perempuan tu sebenarnya betul-betul menghadap ke belakang. Maknanya kepala dia seperti terpulas 180 darjah ke belakang. Apple mula ketakutan. Apple sedar yang ada dekat depan dia sekarang ni, perempuan tu bukanlah manusia, mungkin benda lain. Sebab memang tak logik. Kalau nak kata awek tu boleh pusingkan muka dia ke belakang, sedangkan badan dia menghadap ke depan. Jadi Apple pun mula bangun. Bangun perlahan-lahan, dia dah tak pandang ke arah perempuan tadi. Apple mula berjalan keluar daripada barisan kerusi tu. Apple naik tangga, terus menuju ke arah pintu, keluar daripada panggung wayang tu. Memang dah tak masuk dah lah. Ditinggalkan macam tu je, air dia, popcorn dia semua. Dia pergi je daripada situ. Semenjak kejadian tu, Apple memang dah tak berani langsung menonton movie di panggung wayang seorang-seorang, terutamanya pada waktu malam. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.